Ini kita hasratkan kerana kita melihat satu pendekatan baru dalam politik pada hari ini yang rata-ratanya diminati oleh anak-anak muda dalam politik yang dipanggil politik hujah, yang mengatasi daripada politik emosi. Dan politik hujah ini merupakan politik baru dan dapat ditunjukkan oleh beberapa orang pimpinan kita di negara kita. Bermula dengan perdebatan antara Yang Amat Berhormat Lim Guang Eng bersama dengan yang pertama dulu iaitu Datuk Seri Dr. Chua Soe Lek, Presiden. Dan inilah perdebatan yang membolehkan rakyat membuat semak dan imbang dalam apa juga isu itu. Dan perdebatan ini akan memberi ruang kepada rakyat untuk melihat bahawa di antara rakyat, kerajaan dan juga pembangkang sama-sama untuk menyelesaikan masalah itu. Tidaklah maknanya hanya satu pihak saja nak buat, pihak lain condemn, pihak lain buat. So kita akan melihat bahawa kedua-dua pihak sama-sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan oleh kerana kita di Johor ni kita dah bangkitkan banyak kerana isu tanah. Pertama isu tanah KTM, isu Pulau Batu Putih, isu KPRJ yang dianggap sebagai broker kepada tanah-tanah kerajaan, isu pelabuhan Tanjung Pelepas di Kalapatah, isu RAPID, Refinery and Petrochemical Integrated Development di Pengerang, kemudian isu kehilangan tanah simpanan Melayu itu Pembeli Reserve, kemudian isu kaitan dengan tanah SADC di Tampul, tanah projek pembangunan di Taman Desa Kempas, di mana pihak kerajaan bekerjasama dengan syarikat swasta untuk membangunkan tanah perumahan itu atau projek perumahan itu, tetapi gagal dilaksanakan sehingga sekarang sudah lebih daripada 9 tahun jatuh sebuah gagal. Begitu juga dengan di mana Peroka kehilangan Fedak Cahaya Baru, walaupun di sana maknanya kerajaan kita bahawa dia tidak terlibat langsung, tapi maknanya rakyat terabai sekarang ni dari segi pembelaan terhadap mereka. So banyak lagi isu-isu yang berkaitan dengan tanah. Dan baru ni pun kita terkitkan isu Skudai Kiri, di mana bila Wabi Salahuddin masuk Skudai Kiri, kemudian Timbalan Perdana Menteri telah offer 50 juta. Maknanya dasar bila kita masuk Skudai Kiri, alhamdulillah Timbalan Perdana Menteri masuk untuk membuat pembelaan dengan memberikan 50 juta. So maknanya di situ ada isu-isu tanah yang sangat banyak di Johor. Sebab itu kita rasakan bahawa tema Tanah Rakyat Johor ni adalah satu tema yang baik untuk perdebatan antara dua orang pemimpin utama di Johor ni. Dan setakat ini Wabi Salahuddin secara telah menyatakan kepada saya dia setujulah untuk adakan debat ni. Jadi maknanya kita menunggu jawapan daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Dan waktu ini saya menawarkan, ini maknanya kita cadangkan satu perdebatan. Kemudian hasil daripada itu kita nak tawarkan kepada mana-mana media ataupun NGO yang berminat untuk mengadakan perdebatan, untuk menjadi penganjur pada perdebatan ini. So kita alu-alukan. Bagi untuk peluang daripada kerajaan negeri, inilah masanya daripada pihak kerajaan negeri menjawab dari sudut isu-isu yang kita bangkitkan. Di mana daripada pihak Salahuddin Ayub pula, daripada pihak PAS yang mungkin akan bercakap di sudut pembangkang ataupun di sudut satu parti yang lain, maknanya dia akan bawa satu kaedah di mana kita akan membentangkan di sudut kaedah macam mana kita nak selesaikan masalah tanah di peringkat negeri Johor. Jadi seperti mana yang dikatakan oleh Ustaz Jan tadi, benefitnya ataupun faedahnya akan dapat dinikmati oleh rakyat negeri Johor itu sendiri. Maknanya dia dapat mendapat satu penyelesaian dan juga mendapat gambaran yang selama ni tanggapan buruk di kalangan contohnya penduduk Setinggan yang dihalau, penduduk rapid berlaku di Pengerang. Dia tak dapat gambaran yang jelas dari sudut apa yang dibawa oleh kerajaan negeri. Jadi pada masa itulah kerajaan negeri boleh keluarkan apa saja sebab-sebab musababnya mereka mengadakan begitu dan kenapa tidak diberikan sekian-sekian peruntukan atau pemapasan. Dia harus jawab pada hari itu. Dan di mana pihak kami pula, daripada pihak Salahuddin Ayub pula membentangkan dari sudut macam mana kaedah yang kita nak bangunkan di situ, di mana kita akan lontarkan balik pada kerajaan negeri untuk dilaksanakan kalau sekiranya benda itu baik, bukan
Bukannya sebaliknya mereka menolak oleh kerana ini datang daripada pembangkang, so kita tolak bulat-bulat. Bukan, kita bukan nak macam tu. Kita nak satu hujah yang konkret di peringkat kerajaan negeri Johor. Kalau ada berlaku kesilapan atau kelemahan, kita minta daripada kerajaan negeri seharusnya berlapang dada untuk menerima teguran daripada kami. Dan insyaAllah seperti mana kita katakan tadi, kejayaan itu adalah di kalangan rakyat yang menikmati dan mendengar hujah pada hari itu. Jadi laporan audit negara tahun 2010 dapat kita lihat bahawa KPRJ telah menjual 2 lot tanah rakyat dengan harga 22 juta. Dan apabila penilaian dibuat oleh Jabatan Penilaian di bawah Kementerian Kewangan, mereka menilai pada nilai 72 juta. Ini bermakna bahawa KPRJ telah menjual 2 lot tanah ini dengan harga yang terlalu murah sehingga KPRJ rugi 50 juta. So oleh kerana pengurusi KPRJ ini adalah Menteri Besar Johor, saya mendapat bahawa penjelasan harus dibuat oleh Menteri Besar kenapa KPRJ menjual tanah sebegitu murah, yang telah menyebabkan rakyat berasa curiga kemungkinan ada penyelundupan berlaku di sebalik nilai murah tersebut.